Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini 21 hari bulan Mac tahun 2015. Saya Syed Baharudin Syah bin Syah Ismail daripada Al-Khairat Enterprise, sebuah syarikat yang menjalankan aktiviti latihan dan pembangunan perniagaan, pengurusan dan juga pasaran, ingin membentangkan satu tajuk yang bertajuk apakah keperluan sesebuah syarikat untuk berjaya pada masa jangka panjang. Salah satu daripada pengalaman saya di dalam pengurusan ialah saya pernah bekerja sebagai seorang pengurus pemasaran di sebuah syarikat pemasaran ternama, iaitu Penawar Industri Sdn Bhd ataupun Wajan Industri Sdn Bhd di Al-Wastar, Kedah. Saya juga pernah bekerja sebagai pengurus kawangan di syarikat DBY Trade, Digitra, dan juga sebagai seorang eksekutif kewangan dan bertugas sebagai penolong pengurus kewangan di sistem Raja Sdn Bhd ataupun pada masa ini dikenali sebagai era edar marketing. Tiga daripada syarikat tersebut sebenarnya telah memberi pengalaman yang cukup meluas kepada saya untuk menceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan hasil daripada pengalaman saya pada hari ini. Terdapat juga lain-lain syarikat di mana saya bertugas dalam jangka masa pendek dan juga dalam jangka masa yang agak panjang. Terdapat syarikat di mana saya bertugas hanya sebulan. Terdapat syarikat di mana saya bertugas selama 6 bulan, dan terdapat syarikat di mana saya bertugas di situ selama 5 tahun. Jadi keseluruhannya saya pernah bertugas lebih daripada 12 buah syarikat. Maka pada petang ini ingin saya bentangkan kepada tuan-tuan dan puan apakah langkah-langkah untuk berjaya sebagai seorang pengusaha ataupun sebagai seorang pengurus di dalam organisasi perniagaan. Yang pertamanya, sesebuah syarikat dia istilah mempunyai visi. Visi ialah apa yang syarikat tersebut ingin jadi pada masa hadapan, iaitu sekurang-kurangnya di antara 3 tahun ke 5 tahun yang terdekat. Ada juga syarikat-syarikat besar yang mempunyai visi selama 20 tahun dan juga 30 tahun di masa akan datang. Okay. Tuan-tuan boleh menyemak daripada syarikat-syarikat yang besar. Umpamanya, sebagai contoh, Disney World mempunyai visi to make people happy, untuk membuatkan orang gembira. Boeing, syarikat pengeluar kapal terbang, mempunyai visinya iaitu to be pioneers, untuk menjadi pioneers ataupun pemula kepada bidang penerbangan. Cukup kalau sekiranya saya sebut 2 visi ini. Okay. Iaitu visi ialah apa yang kita nak jadi di masa hadapan, antara 3 tahun ke 5 tahun dan juga lebih daripada tersebut. Visi pula dia mestilah melambangkan kejayaan. Dia mestilah mengikut kepada, berpandu kepada pencapaian apa yang ingin syarikat capai di masa hadapan. Mungkin pada hari ini kita tidak akan dapat mencapai visi tersebut dengan serta-merta ataupun dalam jangka masa pendek. Tetapi visi ini perlu ada sebagai panduan kepada pengurus-pengurus dan pemimpin-pemimpin kerjaya dan pemimpin-pemimpin perniagaan untuk membina kemajuan di masa hadapan. Setelah syarikat mempunyai visi, syarikat perlu mempunyai langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut, ataupun saya panggil dia sebagai misi. Jadi misi ini ialah dalam bahasa Inggerisnya mission, iaitu apa langkah-langkah yang dia perlu buat untuk mencapai visi. Anda boleh mempunyai misi dan Anda boleh juga tidak mempunyai misi. Tetapi langkah yang ketiga ini adalah satu benda yang penting yang Anda kena ada, yang mana-mana syarikat kena ada, iaitu strategi.
yang mana kita akan perbincangkan sebentar lagi. Anda boleh mempunyai misi dan Anda tidak perlu mempunyai misi, tetapi strategi adalah apa yang Anda perlu. Strategi adalah apa yang diperlukan untuk mencapai misi dan juga apa yang diperlukan untuk mencapai visi. Okey? As simple as that. Semudah itu. Sesudah Anda mempunyai strategi, Anda perlu mempunyai taktik. Apa dia strategi? Apa dia taktik? Apa perbezaan dia antara strategi dan juga taktik? Okey. Strategi ialah apa bidang perniagaan yang Anda bercadang untuk masuki. Itu disebut, itu salah satu daripada strategi. Yang keduanya, selepas ditentukan bidang, apa matlamat yang Anda ingin capai dalam perniagaan Anda. Matlamat ialah dalam bentuk sama ada kualitatif ataupun matlamat dalam bentuk kuantitatif. Matlamat dalam bentuk kuantitatif ialah matlamat yang boleh diukur dan juga boleh disebut dalam ringgit, dolar, yen, rupiah ataupun baht Thailand. Jadi kuantitatif ni ialah perkara-perkara yang boleh diukur, dan juga makna kuantitatif ialah perkara-perkara yang tidak boleh diukur secara munasabah. Umpamanya tanggapan prospek, tanggapan pembeli dan juga tanggapan pengguna terhadap produk-produk syarikat ataupun jenama syarikat. Jadi itulah maksud kuantitatif. Sesudah mempunyai matlamat, maka Anda perlu mempunyai perancangan tentang bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Okey. Jadi strategi sebenarnya dia wujud di atas kertas, di atas perancangan, tetapi taktik adalah apa yang wujud di atas kertas, di atas perancangan dan juga di bawah lapangan, di dalam medan pemasaran sebenar. Okey. Jadi taktik sebenarnya adalah diperbuat, dirancang dan juga dilaksanakan untuk mencapai strategi. Jangan confuse, jangan keliru di antara taktik dan juga strategi. Ini kerana kebanyakan daripada pengurus-pengurus masih lagi confuse ataupun keliru di antara strategi dan juga taktik. Jangan. Okey? Okey, berbalik kita kepada strategi, apa yang berkenaan dengan strategi? Berlainan orang mempunyai berlainan pendapat dan juga pandangan berkenaan dengan strategi. Strategi mempunyai beberapa level-levelnya ataupun tahap-tahapnya yang tersendiri. Pada tahap teratas ataupun tahap tertinggi,
yang saya lebih suka panggil C level, yang selalunya mencipta strategi begini, yaitu pada tahap tertinggi ini ialah apa bisnes yang dimasuki dan juga apa bisnes yang tidak dimasuki. Bagi sebuah konglomerat antarabangsa yang mempunyai berbagai-bagai cabang perniagaan, dia mempunyai strategi pelaksanaan yang tinggi dan juga rendah, dan juga strategi pelaksanaan yang amat banyak disebabkan oleh kepelbagaian perniagaannya. Tetapi dia mesti menentukan apa bisnes yang dia dimasuki, yang ingin dimasukinya. Dan bisnes yang ingin dimasukinya mestilah berpandukan kepada visi apa yang syarikat hendak jadi di masa hadapan. Okey. Pada level pertengahan ataupun level pengurusan peringkat pertengahan, strategi adalah bagaimana untuk menangani pesaing. Yang paling penting bagaimana untuk menangani keadaan persaingan. Apabila sudah ditentukan kedudukan pesaing, produk pesaing, dan juga segala maklumat yang ada pada pesaing yang boleh didapati oleh syarikat tuan-tuan dan puan-puan, maka mulalah tuan-tuan dan puan-puan merancang bagaimana untuk masuki pasaran. Yang kedua, bagaimana untuk membangunkan produk-produk yang sesuai. Dan yang ketiga, penentuan bila untuk masuk produk. Dan juga pada akhir sekali, yang keempat, iaitu kekuatan kumpulan jualan, sales teamwork ataupun sales force. Apabila semua perkara ini sudah pun dibentuk, maka bolehlah tuan-tuan dan puan-puan membentuk taktik. Taktik ialah apa strategi pada peringkat rendah yang tuan-tuan gunakan untuk masa yang pendek. Taktik dia boleh terjadi berjalan selama 1 minggu. Taktik juga boleh berjalan dalam masa sebulan, 2 bulan, 3 bulan ataupun 1 tahun. Taktik dia tidak akan berjalan selama 3 tahun atau lebih. Jikalau 3 tahun atau lebih, dia bukan lagi taktik, tetapi dia akan disebut sebagai strategi. Dan juga taktik memerlukan pengurus peringkat bawahan, eksekutif, dan juga kaki tangan jualan untuk menjayakan taktik. Kebanyakan orang, terutamanya orang ramai yang belum biasa dengan pengurusan perniagaan,
Kalau kita sebut taktik, maka mereka akan nampak sebagai cara untuk menipu. Taktik bukannya cara untuk menipu tuan-tuan dan puan, tetapi taktik ialah apa yang digunakan oleh syarikat untuk mencapai hasil jualan dan juga mencapai strategi perniagaan. Apakah taktik yang biasanya digunakan dan dirancang oleh syarikat untuk menjayakan strategi perniagaan? Yang pertamanya kita tengok kepada taktik permainan harga oleh syarikat. Di sini apa yang ingin saya lukiskan ialah apa yang disebut di dalam buku-buku teks bahasa Inggeris sebagai PLC ataupun Product Life Cycle. Yes, taktik merujuk kepada product life cycle dan juga merujuk kepada timing yang diperbuat oleh syarikat. Kita tengok kepada di sini iaitu masa. Pada paksi X saya letakkan masa dan juga pada paksi Y saya letakkan sebagai RM, iaitu pendapatan kepada syarikat. Pada peringkat permulaan, mana-mana produk atau syarikat minta maaf kerana tidak berlaku keuntungan. Minta maaf kerana tidak berlaku keuntungan pada mana-mana peringkat permulaan sesebuah syarikat ataupun peringkat pelancaran permulaan sesuatu produk. Pada masa ini, strategi harga yang boleh digunakan oleh syarikat ialah penjualan pada harga murah untuk memperkenalkan produk syarikat ke pasaran. Mungkin pada label produk tersebut dituliskan harga sebanyak RM100, tetapi syarikat bermurah hati untuk menawarkan diskaun boleh jadi turun sehingga RM80, RM70 ataupun RM50 untuk menarik pasaran. Apabila produk tersebut semakin berjaya di dalam pasaran, maka dia akan mencapai kepada satu stage yang saya panggil sebagai stage peningkatan, level peningkatan. Pada masa ini mungkin syarikat menggunakan taktik harga bahawa harga lama ataupun harga promosi tidak wujud lagi untuk produk-produk tersebut. Sebaliknya, mungkin syarikat menawarkan hadiah ataupun produk-produk sampingan yang percuma kepada produk-produk yang sedia ada, yang telah berada dalam pasaran pada jangka masa ini. Dan taktik harga pada peringkat kematangan iaitu syarikat hendak mengaut keuntungan semaksimal yang boleh di waktu pasaran datang dengan tidak lagi menawarkan diskaun dan juga tidak lagi menawarkan hadiah. Ini taktik harga yang selalunya dipakai oleh syarikat-syarikat yang berjaya maupun syarikat-syarikat yang tidak berjaya. Apabila pasaran mula menurun, maka syarikat kalau boleh dia akan
sama ada merendahkan kembali harga produk tersebut ataupun menawarkan hadiah ataupun menawarkan peraduan untuk produk-produk tersebut. Pada masa permulaan perniagaan ataupun permulaan produk tersebut dilancarkan ke pasaran, tidak ada kemungkinan tidak ada pesaing yang bersaing disebabkan oleh produk tersebut kemungkinan produk yang pertama di pasaran. State of the art technology, one of a kind. Jadi tidak terdapat persaingan di pasaran. Tetapi selepas 1 tahun ataupun 2 tahun, produk inovasi tadi ini mula ditiru ataupun diciplak oleh pesaing. Jadi jikalau sekiranya syarikat tidak mempunyai rancangan pembangunan produk yang jitu, maka produk tersebut akhirnya akan turun dan juga mendulang di pasaran mengikut produk life cycle ini. Saya lupa tulis tajuk ini sebagai produk life cycle, PLC. Dengan kemajuan teknologi yang terdapat pada hari ini, semua produk boleh ditiru di antara setahun ke 2 tahun. Manusia semakin ramai yang cerdik dan juga dengan bantuan media yang semakin pantas pada hari ini memungkinkan semua produk ditiru dalam masa 2 tahun. Bergantung kepada keadaan produk itu sendiri. Tetapi jikalau produk tuan-tuan dan puan-puan ialah produk utility seperti loji penapisan air, lapangan terbang, pembinaan lapangan terbang, pembinaan jana kuasa elektrik, mungkin produk tersebut susah ditiru oleh pesaing. Tetapi bagi produk-produk yang durable, yang mudah guna, yang kecil, tuan-tuan dan puan-puan perlu mempunyai rancangan pembangunan produk dan rancangan pembangunan perniagaan supaya apa yang keuntungan yang dicapai pada hari ini akan dapat dikekalkan, malah ditambah lagi untuk masa hadapan. Okey, pada masa ini tuan-tuan dan puan-puan tidak mempunyai pesaing. Tetapi apabila mencapai taraf peningkatan, produk tuan-tuan dan puan-puan cuba diciplak, cuba ditiru oleh pesaing. Pada masa tuan-tuan dan puan-puan mencapai kematangan produk tersebut di pasaran, pesaing semakin banyak masuk dan juga akhirnya apabila pesaing semakin cerdik, produk tuan-tuan dan puan-puan akan menurun di pasaran. Sebenarnya PLC ataupun produk life cycle ini bukanlah suatu strategi, tetapi produk life cycle adalah satu petunjuk kepada pengurus-pengurus perniagaan dan juga pengurus-pengurus pemasaran supaya lebih berhati-hati di dalam memasarkan produk-produk mereka. Ada produk yang tidak mengalami penurunan di pasaran, tetapi semakin lama semakin berkembang disebabkan bahawa perniagaan tersebut melakukan banyak program-program pembangunan perniagaan. Contohnya membuka outlet yang lebih banyak, menambahkan produk yang lebih banyak, menambahkan nilai kepada produk dan juga memasuki pasaran-pasaran baru dan juga sektor-sektor geografik yang baru yang mana yang belum ditembusi oleh syarikat. Ianya adalah terpulang kepada kebijaksanaan pengurus-pengurus pemasaran dalam mencorokkan perniagaan mereka. Minta maaf, PLC produk life cycle bukanlah suatu strategi. Jadi sekian dulu penyampaian saya buat kali ini. Saya harap anda dapat memahami penyampaian saya pada kali ini dan kita berjumpa lagi di masa hadapan. Jikalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan inginkan maklumat yang lebih lanjut dan juga ingin mengasah kedudukan syarikat tuan-tuan dan puan-puan ke arah yang lebih tinggi, layarilah laman web kami iaitu PRGPS
rm.com. Saya bersedia mengasah pengalaman saya untuk tuan-tuan dan perempuan supaya perniagaan tuan-tuan dan perempuan lebih berdaya maju, lebih berdaya saing dan juga lebih berdaya tahan di masa hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.